berkenaan dengan puasa sunat Tasu'a, juga puasa sunat Asyura serta amalan-amalan lain yang boleh dilakukan ketika hari Asyura tersebut, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Yang pertama, berkaitan dengan puasa pada hari Ashura. Maka disunatkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Sehingga kan ulama daripada mazhab Hanafi mengatakan bahawasanya sebelum difardukan puasa Ramadan, puasa yang wajib atas orang Islam adalah puasa Ashura. Sebelum puasa Ramadan difardukan pada tahun yang kedua Hijrah. Maka sebelum itu apa yang wajib atas orang Islam? Yang wajib atas orang Islam adalah puasa pada hari Ashura. Bila Nabi masuk kota Madinah, melihat orang Yahudi puasa pada hari Ashura, maka ditanya, kenapa kamu berbuat demikian? Mereka menjawab, pada hari Ashura adalah hari yang diselamatkan Nabi Musa dan kaumnya daripada Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai tanda mensyukuri nikmat besar tersebut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami ini, iaitu kita orang Islam, lebih aula, lebih berhak untuk perkara ini, iaitu mensyukuri atas nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan terhadap Nabi Musa alaihi salam. Lalu bermulalah puasa Ashura di dalam agama Islam. Untuk membezakan antara puasa Ashura yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan yang dilakukan oleh orang Islam, maka ditambah satu hari lagi, iaitu hari Tasu'a, hari yang ke-9. Dalam sepotong hadis yang lebih kurang lafaznya, la in baqitu ila qabilin la asuman tasi'ah. Kalau aku masih hidup sehingga tahun hadapan. Ada sepotong hadis yang Nabi SAW bersabda, kalau aku masih hidup sehingga tahun hadapan, maka pasti aku akan mengerjakan puasa pada hari yang ke-9. Maka hadis inilah yang menjadi sandaran ulama yang menyatakan seperti mana disunatkan puasa pada hari yang ke-10, maka disunatkan juga puasa pada hari yang ke-9. Maka ambillah fadilat puasa pada hari yang disebut sebagai 10 Muharram, kerana kelebihannya besar. Apatah lagi sudahlah puasa itu di dalam hari yang hebat. Dia pula berada di dalam bulan yang hebat, iaitu dalam bulan Muharram, bulan-bulan yang disebut sebagai bulan-bulan suci. Sehingga kan ada riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Riwayat Rubai' binti Muawwiz, beliau berkata, Rasulullah pada pagi hari Ashura, Nabi telah hantar orang pergi ke kampung-kampung orang Ansar yang berada di sekitar kota Madinah. Lalu Nabi bersabda, siapa yang pada waktu pagi berpuasa, hendaklah dia sempurnakan puasa dia. Dan siapa yang pada waktu pagi tidak berpuasa, hendaklah dia tahan diri dia daripada makan dan minum sehinggalah terbit ataupun sehinggalah tenggelamnya matahari. Kemudian kata sahabiah ini, kami ini puasa pada hari Ashura selepas peristiwa itu, bahkan kami juga memuasakan anak-anak kecil kami. Maksudnya menyuruh anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Apa yang sahabat-sahabat Nabi ini buat, itu isteri-isteri mereka, kami pergi ke masjid dan kami menyediakan mainan untuk anak-anak kami untuk melekakan mereka daripada minta makan. Sehingga kan kalaulah anak kami ni menangis nak makan, kami bagi mainan tu supaya dia leka, sehinggalah mereka ini terus berada dalam keadaan itu sehinggalah berbuka puasa. Ada satu riwayat
Dalam kitab Abu Ya'la At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat dan Akbar, daripada hadis Amatullah binti Ruzainah daripada ibunya, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan hari Ashura. Sehingga apa? Sehingga baginda akan memanggil anak-anaknya, cucu-cucunya dan anak-anak Fatimah. Panggil anak-anak Fatimah dan orang-orang yang menyusukan mereka, dan Nabi SAW meludah dalam mulut-mulut mereka, budak-budak kecil ni. Dan Nabi SAW bersabda kepada ibu-ibu mereka, janganlah kamu susukan mereka sehinggalah malam. Dan air liur Rasulullah itu sudah cukup untuk mereka. Maka ini membayangkan suasana membesarkan hari Ashura dan berpuasa padanya. Maka ambillah peluang untuk berpuasa pada hari Ashura. Ditambah lagi berpuasa esok, iaitu esok kita sudah 9 Muharram dan hari Sabtu 10 Muharram. Bahkan ulama Syafi'i menambah lagi hari yang disunatkan puasa, iaitu hari yang ke-11 dan hari yang ke-8. Semalam. Bukan semalam, hari ini. Hari yang ke-8. Yang hari yang ke-8 dan hari yang ke-11 ini tidak ada hadis yang khusus berkaitan dengan berpuasa pada hari yang ke-8. Tidak ada. Namun hari yang ke-8 ini sebenarnya termasuk dalam hari-hari dalam bulan Muharram. Kita boleh niatkan. Tetapi kenapa disebut juga hari yang ke-8 dan hari yang ke-11? Itu sebagai disunatkan juga berpuasa atas dasar ihtiyat. Apa maksud atas dasar ihtiyat? Atas dasar berjaga-jaga. Mungkin. Sebenarnya mungkin berlaku kesilapan cerapan. Jadi kita ambil yang sebelum, ambil yang selepas. Maknanya kalau sebenarnya cerapan itu terlewat. Jadi 8 itu sebenarnya 9. Jadi kita dah puasa pada 8 hari bulan. Pada 8 hari bulan. Kalau sebenarnya dia terawal, jadi kita puasa pada hari yang ke-11. Itu dipanggil dalilnya bahawasanya disunatkan atas dasar ihtiyat. Jadi kita cover yang belakang, yang sebelum dan yang selepas. Mungkin barangkali berlaku kesilapan dalam cerapan, makna kata kita juga telah mengerjakan puasa pada hari-hari tersebut. Maka ambillah berpeluang untuk berpuasa pada hari Ashura. Dia adalah hari yang dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah lagi amalan yang kita boleh buat selain berpuasa? Ada yang meriwayatkan bahawasanya pada hari Ashura itu disunatkan memakai celak. Pada hari Ashura itu disunatkan memakai minyak di rambut. Adakah benar perkara ini? Maka dinyatakan oleh ulama bahawasanya tidak ada riwayat berkaitan dengan amalan-amalan ini disunatkan secara khusus pada hari Ashura. Seperti yang mungkin kita biasa dengar yang diwar-warkan seperti memotong kuku, memakai minyak, menyisir rambut dan seumpamanya. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada dua. Yang ini sabitannya kuat. Yang pertama tadi puasa. Yang kedua adalah at-tawsi'atu 'alal 'iyad. Ini saya selalu ingatkan setiap tahun. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari yang membahaskan tentang hadis berkaitan dengan apa? Yang kedua ini iaitu at-tawsi'ah. Tawsi'ah ini maksudnya berbelanja lebih kepada ahli keluarga. Kitab yang berjudul Hadiyatus Sughara bi tashihi hadithi tawsi'ati yaumi Ashura. Juga dibahaskan oleh Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari berkaitan dengan status hadis ini. Hadis tentang perkara ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Sayyidina Abu Hurairah, daripada Sayyidina Jabir, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in.
dan hadis ini diletakkan sebagai status sahih oleh pengarang yang pertama, iaitu Sidi Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, dan ada juga ulama yang mengatakan tahapnya menghampiri tahap hadis hasan. Yang pentingnya hadis ini berkaitan dengan fadilat, kita boleh mengamalkannya. Hadis itu berbunyi dalam sebahagian lafaznya, man wassa'a ala iyalihi yauma ashura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Dalam lafaz yang lain, man wassa'a ala ahlihi yauma ashura wassa'allahu alaihi sanatahu kullaha. Dalam riwayat yang lain, man kana dha jidatin wa maisarah fawassa'a ala nafsihi wa iyalihi yauma ashura wassa'allahu alaihi ila ra'si sanatil muqbilah. Ini pelbagai lafaz riwayat. Saya boleh simpulkan terjemahannya, iaitu man wassa'a, siapa yang tausiah, berbelanja luas untuk pertama keluarga dia, kepada diri dia. Pada bila? Pada hari Ashura. Dalam riwayat yang lain menyebut siapa yang ada kemampuan, ada kelebihan, maka lalu dia berbelanja luas untuk ahlinya, keluarganya, anaknya, isterinya, boleh juga masukkan ibu dan bapa. Pada hari Ashura, Allah akan meluaskan rezekinya selama setahun. Dalam riwayat yang lain, sehinggalah tahun hadapan. Maksudnya sehinggalah Ashura yang akan datang pada tahun hadapan. Maka inilah amalan yang kedua yang kita boleh amalkan, iaitu berbelanja besar pada hari Ashura. Bermula daripada malam dan seterusnya siang. Yang bagusnya siang itu. Siang itu, maka berbelanjalah lebih. Yang biasa kita belanja isteri, lebihkan. Belanja anak, lebihkan. Apa yang isteri suka? Dulu kita bagi contoh, emas, barang kemas. Masya Allah. Maka bolehlah minta kat suami, ingatkan ni hadis ni, barang siapa yang berbelanja luas untuk ahli keluarganya, tetapi yang mampulah, janganlah yang sampai suami nak kena berhutang. Maka lebihkan, jangan kita lokek, kerana insya-Allah iwad dia, imbalan dia apa? Diluaskan rezekinya. Sahabat Nabi yang riwayatkan hadis ini iaitu Jabir. Beliau mengatakan, jarrabnahu, kami telah cuba. Maksud kami telah buat dan kami dapati memang pengalamannya begitulah. Iaitu bila kami berbelanja pada hari Ashura, Masya Allah, diluaskan sehingga tahun hadapan. Yang juga mengatakan perkara ini seperti Abu Zubair, iaitu satu orang tabi'in. Begitu juga seperti Syu'bah dan juga Sufyan bin Uyainah kalau tak silap. Mereka mengamalkan hadis ini, lalu mereka kata jarrabnahu, kami memang telah mujarrab lah atas pengalaman kami, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah. Jom kita sama-sama amalkan. Ustaz dah beritahu